forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawan Amir salah isu SPM panggil anak Mahdi Mirza berhubung kesihatan pengembang wang haram. Saya baca detail sikit. Sonjaya Pencegahan Rasuah SPRM mengesahkan sedang menyiasat anak bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mirza berhubung dakwaan pengembang wang haram. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon daripada Datuk Kawan Amir. Dan akhirnya kita akan kawin macam biasa. Esok Tun Mahathir nak adakan sidang media khas mengenai isu-isu semasa dan tentang siasatan ke atas anaknya Mirzan. Tak apalah, biarkanlah. Saya nak bagi tahu saudara, dia tidak akan berhenti. Dia tidak akan berhenti selagi matlamatnya tidak tercapai. Matlamatnya lain tak ada untuk meruntuhkan siapa satu-satu. Sebab dia merasakan dia biasa menjatuhkan Perdana Menteri Pak Lah. Dia biasa menjatuhkan Perdana Menteri Najib. Dia biasa menjatuhkan Perdana Menteri Muhyiddin walaupun dalam satu angkatan. Begitu juga dengan Ismail Sabri. Dan hari ini dia ingat dia boleh. Tapi saya rasa you cannot make fool of every people all the time. Tak semestinya sentiasa waktu itu. Tak apalah dia nak buat press conference. Dan saya melihat bagaimana ketakutan mereka lain tak ada. Sebab itu mereka nak menjatuhkan kerajaan atau pimpinan kerajaan adalah kerana mereka diburu bayang-bayang kengerian. Saudara, bukan main-main saudara. Apabila satu demi satu dan hari ini, setakat 2-3 hari ini saudara terbongkar isu Spenco. Spenco ni adalah syarikat yang membekalkan kereta pada kerajaan. Di mana kontraknya tamat pada tahun 2019 tak silap saya. Jadi bila kontrak itu ditamatkan, maka masuklah beberapa syarikat lain yang menawarkan. Ada yang harga murah, ada yang harga baik sebagainya, termasuklah daripada Berjaya Group. Saudara. Tapi tawaran yang diberi oleh Berjaya itu lebih murah daripada Spenco. Saya dipahamkan kerajaan telah pun meluluskan kepada syarikat tersebut. Tetapi malangnya tiba-tiba saja hadir Perdana Menteri yang baru, bukan Anwar Ibrahim saja, pada tahun 2020 diberi pula balik pada Spenco. Inilah yang sedang disiasat oleh SPRM. Dalam keadaan sekarang, saudara, saya merasakan bahawa suasana begini membuatkan mereka geli-geleman. Renyang, saudara. Ya, saudara. Betul saya Jaafar Wang, dia kata isu di Selangor tu bawa-bawalah bincang elok-elok. Jangan kecoh-kecoh. Nanti jadi bola tanggung buat musuh, saudara. Betul, saudara. Ya, Berjaya dan Nazar, ya, saudara Zubir Harun, dia kata Berjaya dan Nazar sepatutnya mendapat kontrak tersebut. Tapi dah dapat letter of award lah, letter of intent. Artinya bersetuju kerajaan dengan harga lebih murah. Inilah yang siasat oleh SPRM. Tapi dia, Dr. Mahathir, dia ketepikan soal itu. Sebab dia merasakan bila anaknya disiasat, rakan-rakan regunya disiasat, satu demi satu mereka disiasat. Ini saya dah cakap, saya ingat tak silap saya 2 minggu lepas. Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun menyentuh sarang ular. Maka tercetuslah peperangan. Cuma saya nak bagi tahu, masalah Dr. Mahathir ni, bila dia kalah saja lain tak ada. Dia jual Melayu. Jaja Melayu. Kalah pilihan raya di Kota Star dengan berapa mujahid, maka dia kata mesti Melayu tak bersatu. Tengku Abdul Rahman lebih pentingkan bangsa asing. Gai jaga Cina. Itu kata Dr. Mahathir dalam surat terbukanya bila dia menyerang Tengku Abdul Rahman. Maka lahiran Melida 5. Jangan lupa saudara, sejarah ni. Dalam keadaan pumpang-pumpang begitu, akhirnya Tengku Abdul Rahman berhenti. Kemudian naik Tun Razak. Tapi usia Tun Razak di dalam kepimpinan negara tak lama. Diganti dengan Hussein On. Sudah bila naik Hussein On, maka diwujudkan pula supaya Sulaiman Pelasih menentang Hussein On. Kerana waktu itu dia jadi Timbalan Perdana Menteri. Akhirnya Hussein On berhenti, dialah jadi Perdana Menteri. Tak ada pula jaja cerita Melayu, saudara. Ceritanya menghadapi cabaran. Melayu malas. Dan berapa ramai Melayu yang diberi kaya? Berapa ramai warga Melayu yang beri kesempatan mengumpul kekayaan daripada hasil kemakmuran negara? Tak ada, saudara. Dan lepas tu bila dia kalah di Langkawi dan sekarang ni hilang kuasa, jaja baliklah cerita Melayu. Melayu perlu bersatu. Malahan
boleh mengatakan dalam tempoh 10 tahun lagi, negara ini kuasa Melayu akan hilang. Saya kata kuasa Melayu itu akan hilang dalam tempoh 10 tahun lagi, bukan kuasa Melayu, kuasa dia. Itu keadaannya. Melayu tetap bersatu. Bumi ini masih lagi milik warga bangsa kita. Kita masih ada lagi raja-raja Melayu. Semua lagi lah saya. Tak ada masalah. Tapi sengaja diwawarkan. Matlamatnya supaya nak bubarkan UMNO. Itu keadaannya. Dia sekarang ni tengah menyerang pimpinan UMNO. Sebab itu memang pengakuannya saudara. Dia memang mengaku bahawa memang dia pernah meminta Datuk Zaid Hamidi supaya membubarkan UMNO. Tapi Datuk Zaid Hamidi degil. Tak mau demi nak menyelamatkan maruah UMNO, maka dia reda lah. Lakukanlah apa saja pun pada dia. Sebab itu datanglah 87 tuduhan yang tak ada diada-adakan. Itu keadaan saya. Bagi saya, warga UMNO, sebab itu awal-awal lagi saya kata tadi, kita harus berusaha mempertahankan presiden kita. Berbalik pada politik tanah air. Saya rasa rencam lah. Tak habis-habis lagi isu tentang langkah itu, langkah ini. Mula-mula dulu bulan Ogos. Daripada bulan Ogos, September. Kemudian dari bulan September, bulan Oktober, November, kemudian Disember. Malahan mereka menetapkan pada 18 Disember, kemudian tak jadi 18 Disember, naik pada 18 Januari. Kononnya akan berlaku peralihan. Dan saya difahamkan ada pula lagi satu saya. 18 juga, iaitu 18 Rejab. Astaghfirullahalazim. Kita dah masuk mengatasi 18 bulan, kona pula lagi 18 Rejab. Itulah keadaan saya. Mereka berusaha untuk memecahkan perpaduan, mewujudkan sengketa di kalangan pimpinan negara saya. Sebab itu saya melihat bagaimana serangan semakin hebat, semakin kencang dilakukan terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beserta dengan Datuk Seri Zaid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri. Dan mereka menyatakan kabarnya untuk saat seminggu dua ini tumpuan harus diberikan kepada Datuk Zaid. Kerana menurut mereka, kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh ditumbangkan, namun jawatan Perdana Menteri itu tak kekal selagi Presiden UMNO itu dipegang oleh Datuk Seri Zaid Hamidi. Mereka melihat dari perkembangan masa lepas, 3 orang Perdana Menteri tumbang. Jadi mereka kata apa cara pun Datuk Seri Zahid mesti ditumbangkan terlebih dahulu. Sebab itu mereka menyangkakan 18 Rejab. Lepas bulan 18 Rejab apa pula lagi saudara? Mungkinlah 18 Syaban. Lepas 18 Syaban, 18 Ramadan. Itu ceritanya. Tak ada lain saudara. Ratibnya untuk menjatuhkan kedua-dua pimpinan ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zaid Hamidi. Saya rasa keadaan gini sampai bila? Kita mesti move on saudara. Kita mesti maju ke depan. Kita harus memperbaiki ekonomi rakyat, ekonomi warga. Sebab itu saya mengharapkan agar warga UMNO, kali ini kalau orang datang nak mengganggu, wajiblah warga UMNO itu mempertahankan institusi presiden yang merupakan tiang seri parti. Saudara jangan lupa, institusi presiden ibarat pucuk yang berada tinggi di atas. Memang saya selalu berbual dengan Datuk Seri Zahid. Dia mengatakan lagi tinggi berada di pucuk, lagi kencang angin yang bertiup. Tapi memegang kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mengharapkan betul pucuk tinggi melangit, tapi jangan lupa akar membumi itu mesti diperkukuhkan. Sebab itu beliau mahu warga UMNO turun ke gelanggang, bercerita, menerangkan pada rakyat tentang dasar-dasar yang cuba dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan Madani. Sekarang ni dah lengkap saya. Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Datuk Zahid, Timbalan Perdana Menteri 2, saudara ini daripada Sarawak saudara. Jadi dah lengkap. Nak apa lagi? Saudara Faizal Yusof pun melaksanakan tugas dengan baik, menyantuni setiap aspek di Sarawak dan di Sabah saudara. Sebab itu sekarang ni strategi mereka adalah mahu melemahkan tiang seri. Itu strategi mereka. Jadi warga UMNO harus berhati-hati. Mereka sedang berusaha untuk melemahkan tiang seri, terutama Presiden UMNO yang menjadi kepala perangnya. Kalaulah tiang seri itu lemah dan goyah, maka senanglah mereka meruntuhkan parti. Dulu saudara mereka serang Datuk Seri Najib.
Cuma sekarang ni mereka menyerang habis-habisan. Datuk Seri Zahid masih belum ada lagi sinar kejayaan untuk mereka. Walaupun saat ini saya melihat sepatutnya bulan Rejab ini bulan yang tak boleh bergaduh, tapi mereka masih lagi mencetuskan pembelahan macam-macam. Jadi sebab itu warga UMNO sewajarnya berusahalah. Hari ini saya difahamkan Datuk Zahid turun ke gelanggang berjumpa dengan ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi di Sepang. Alhamdulillah, saya yakin tentulah warga UMNO di bahagian Sepang dapat mengetahui situasi sebenar. Ya, kita harus memukakan tentang harapan baru. Secara rakyat mahukah harapan baru? Kita tak boleh berterusan berada dalam pemikiran yang lama. Jadi apa yang dilakukan oleh pimpinan sebelah sana tak payah nak kita bercakap. Tak payah nak kita omong-omongkan. Sebab sekarang ini pun kita tahu, buka saja parlimen pada 24 Februari nanti, 8 orang ahli parlimen dari parti pembangkang juga akan melompat. Mereka tak melompat parti tapi akan memberikan sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu realiti saya. Kita saya baca detail sedikit lagi. Saya datang ke atas ahli perniagaan terkemuka itu adalah Zulam, pendedahan Pandora Paper atau kertas Pandora. Sehubungan itu, Mizan dipanggil ke Iwaya SPM di Putrajaya Rabu dan satu perintah notis diberikan mengikut Seksyen 36-1B Akta SPM 2009. Notis itu menghendaki beliau mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada di dalam pegangannya, sama ada dia di dalam atau di luar negara dalam tempoh 30 hari daripada tarikh notis tersebut. Kata SPM dalam kenyataan di sini pada Khamis. Tuan kita bagi SPM siasat dulu, tengok Lama Hadi duduk bising lah 2-3 hari ni. Kita biarlah kat dia tu. Mari terus menunjukkan kerja ampuh pada Datuk Ibrahim. Assalamualaikum.